على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك دينا قيما ونسألك يقينا صادقا ونسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم احفظ قلوبنا واحفظ قلوب أولادنا وأبناءنا وذرياتنا كما حفظت قلوب المتقين واجعلنا واجعلهم من الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dimuliakan Tuan Pengurusi, tuan-tuan hadirin hadiratnya Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah tak berapa hari lagi kita dapat menyambut tahun baru, iaitu bulan Muharram, yang mana ibu segala bulan. Mudah-mudahan Allah memberi kita banyak kebaikan, keberkatan di atas amal-amal kita yang akan datang, dan juga memberi keampunan kita pada tahun-tahun yang lepas. Mudah-mudahan hidup kita tahun baru nanti insya-Allah lebih bermakna, lebih banyak jihad kita, perjuangan kita, lebih banyak syukur kita, takarub kita kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi kita berfikirlah tuan-tuan, maknanya apabila datang tahun baru, bukan kita bersukaria saja macam orang putih, macam orang kafir. Jadi apabila datang tahun baru, yang patut kita ingat iaitu umur kita ni bertambah setahun, dan umur kita ni bertambah kepada kekurangan, bukan bertambah pada kelebihan. Mana datang setahun, mati kita makin dekat. Datang setahun, mati kita makin dekat. Sebab itu ni tuan-tuan, umur kita ni, bila cukup umur kita ni? Ada orang kata cukup umur kita ni kita mati. Tak. Cukup umur kita ni apabila kita mula-mula beranak. Itu dah cukup sempurna tu. Dah tertulis dalam azali umur kita 70 tahun. Atau isteri kita umur dia 50 tahun, dia mati. Jadi kalau aja kurang seminit, dan tinggal 49 tahun 11 bulan 29 hari, kurang seminit. Setahun ni umur kita hidup, mana mati kita makin dekat. Dah dekat, mana umur kita kurang lagi setahun. Kalau sekarang, kalau umur tuan-tuan katakan 75 tahun, sekarang dah berapa dah ni? Tinggal lagi berapa? 75 tahun. Kira dah sendiri. Jadi makna datang tahun baru ni, maknanya umur kita makin dekat, makin pendek, dan makin dekat kita kepada kematian. Jadi sebab itu hukum mengingat mati ini adalah sunat. Banyak memperingati mati adalah sunat. Maknanya selalu kita mengingati mati. Kerana mengingati mati ini satu peringatan yang baik, yang boleh menyebabkan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang ingat mati ini satu nikmat, dia rasa akan bersyukur. Kerana kita tak boleh jumpa alam akhirat, tak boleh jumpa surga, tak boleh bertemu dengan Rasulullah, tak boleh bertemu dengan mananya Allah Ta'ala, melainkan setelah kita menempuh kematian. Jadi apabila kita tahu bahawa mati ini satu nikmat, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur di mana apa? Kita tahu bahawa mati kita ni iza jaa ajaluhum la yastaqdimuna wa la yastakhiruna walau sa'a. Tak boleh terdahulu terkemudian walaupun satu saat. Iaitu daripada Allah Ta'ala. Sebab itu kita melahirkan kesyukuran. Jadi apa makna? Kalau kita tahu mati ini satu nikmat, baru kita tahu bersyukur. Sebab itu syarat-syarat bersyukur ni ada 3. Tahu, pertama kita tahu dan kenal
bahawa nikmat itu daripada Allah Ta'ala. Jadi mati ni satu nikmat yang boleh nampak surga, nampak itu satu nikmat. Harta benda ni satu nikmat, hidup ni satu nikmat. Jadi kalau kita kenal, kita tahu dan kenal nikmat ni daripada Allah. Kenal dengan tahu lain. Tahu aku tahulah Tuhan yang hidupkan aku, itu tahu je. Kalau kenal tak, tahu Allah hidupkan kita, Allah beri makan minum kita, Allah kita kenal tak ada siapa yang boleh menyembuh melainkan Allah. Baru datang kita sayang, datang kita taat, datang kita patuh. Kenal, betul-betul kenal ni suami kita, ini mak kita, ini isteri kita, barulah kita menunaikan tanggungjawab. Sebab itu syukur ni tuan-tuan, itulah dia. Maknanya sebab orang boleh bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur ni makna apa? Taat, jangan engkar. Satu. Yang kedua, ingat, jangan lupa nikmat tu daripada Allah. Ingat nikmat daripada Allah. Hidup ni nikmat ni tuan-tuan. Panjang setahun lagi ni satu nikmat. Bertemu dengan bulan Muharram ni satu nikmat. Itu sekali kita kenal daripada Allah Ta'ala beri kita. Jadi kalau kita dah kenal daripada Allah, apa suasana kita? Syarat syukur yang kedua, suasana. Suasana dalam masa menerima nikmat. Suasana dalam masa menerima nikmat awal tahun. Macam mana kita boleh rasa? Suasana kita macam mana? Marah ke, menyampah ke, rongot ke? Saksik Muharram, saksik Muharram, saksik Muharram. Bi'ah kata bahasa Arab. Keadaan semasa kita tatkala mendapat nikmat macam mana? Kalau kita syukur, mana kita bergembira dengan nikmat tu? Kalau kita gembira, apa kita nak buat dengan nikmat tu? Suasana kita macam mana? Datanglah rukun syukur yang ketiga, pelaksanaan amalan. Gunakan ilmu apa tu kehidupan kita ni kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita meletakkan sesuatu yang ada ni, selain daripada kita kasihkan Allah, maknanya Rasul lebih kita kasih daripada diri kita, harta benda kita, anak penak kita, dan juga orang ramai. Apa yang ada pada kita, bawah semua sekali Allah dan Rasul lebih tinggi. Kalau gitu ikut cakap Allah, wa ma atakumur rasul fahuzuh wa ma nahakum anhu pantahu. Apa yang Rasulullah beritahu engkau, ikut. Yang disuruh buat, yang dilarang tinggal. Itu tanda kita syukur. Itu tindak tanduk kita. Biar kita mendapat nikmat hidup, umur panjang ni, itulah dia. Nak mengikut apa yang diajar, dipesan oleh Nabi, oleh ulama, dan mengambil iktibar perkara-perkara yang ditegah, yang dilarang, kita tinggalkan. Makna kalau tahun lepas mari kita berjudi, tahun ni besok jangan berjudi lagi lah. Kalau ada tahun lepas mari kita tak tegur sama Islam, datang tahun baru ni kita rojoklah, taubat, tegur. Kalau tahun-tahun lepas kita jarang qiyamul lail, jarang baca Quran, jarang pergi masjid, jarang pergi belajar, tahun ni kita berazamlah tuan-tuan untuk kita buat benda yang baik. Begitulah tuan-tuan, tanda kita bersyukur ada 3 perkara. Pertama, kita tahu nikmat ni daripada Allah. Contoh, bulan Muharram ni satu nikmat. Dihidupkan kita sampai bulan Muharram ni satu nikmat tuan-tuan. Kalau dah tahu apa bi'ah kita, apa keadaan kita, suasana kita menerima nikmat hidup dalam tahun baru ni, suasana kita gembira. Kalau gembira, kita lahirkan tanda-tanda kegembiraan itu dengan membuat amal yang soleh, seperti kita berpuasa, puasa pada awal Muharram. Itu Abu Lais mengatakan, mana seutama-utama puasa selepas puasa bulan Ramadan ialah puasa bulan Muharram. Seutama-utama puasa selepas Ramadan, puasa bulan Muharram. Seutama-utama solat selepas solat fardu, solat tahajud. Macam itulah tuan-tuan. Abu Musa Al-Mazani meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, katanya, siapa berpuasa hari Ashura, dalam bulan Muharram ni ada 10. Jadi Allah menjadikan tahun ni 12 bulan. Dalam 12 bulan tu ada kelebihan pada puluhnya. Satu puluh pada puluh malam terakhir. Ada puluh yang awal. Puluh terakhir
seperti 10, 21 hingga 30 Ramadan, Lailatul Qadar. Kemudian 10 yang awal malam dia malam bulan Muharram, awal Muharram. 10 yang siang 10 Zulhijjah, 1 hingga 10 Zulhijjah. Itu kelebihan 10 yang ada keberkatan, keampunan yang banyak, iaitu 10 awal di bulan Zulhijjah. Lepas tu banyak orang puasa Arafah, puasa Tarwiyah, banyak sedekah, banyak taubat, banyak baca Quran. Kan dia tahu puluh-puluh ni ada nikmat dan kelebihan yang Allah bagi. Jadi kita orang Islam ni kita kena tahulah. Jangan Januari, Februari, Mac, April, Mei, 31 Ogos, awal Muharram tak tahu, awal Januari tahu. Kita tak mahu macam itulah. Jadi itu kelebihan pada puasa-puasa itu. Rasulullah alaihissalam diriwayatkan pada Abu Qatadah, Rasulullah alaihissalam ditanya orang tentang puasa Arafah pula. Puasa Arafah, puasa 9 Zulhijjah. Tuan-tuan dah buat dah? Alhamdulillah. Jawabnya iaitu bulan menghapus dosa tahun yang lalu dan yang akan datang. Bila siapa puasa 9 Zulhijjah, dosa tahun lepas dan tahun berikutnya diampuni oleh Allah Ta'ala. Ditanya pula tentang puasa Asyura, puasa 10 Muharram ini, Nabi menjawab, dia kata dapat menghapuskan dosa yang lalu, iaitu tahun yang lepas. Maknanya kalau kita puasa besok 10 Muharram ni, dosa-dosa tahun ini mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan, tuan-tuan. Jadi kita ni ada tolak campur dia, tuan-tuan. Kalau orang yang tahu hidup ni ada peraturan, ada rahmat daripada Allah Ta'ala, dia ambil rahmat itu menjadi ubat, supaya dia mendapat keampunan Allah Ta'ala. Siapa yang berpuasa sehari saja, maknanya dalam bulan Muharram, seolah-olah dia berpuasa 30 hari. Sunat 30 hari. Siapa yang berpuasa sehari dalam bulan Muharram, mudah-mudahan dia beri pahala puasa 30 hari. Jadi jangan pula dah puasa sehari bulan Muharram, bulan Ramadan tak payah puasa lah. Aku dah tak, bukan macam itu. Ini kelebihan, tuan-tuan. Ini kelebihan. Macam kita dah makan kat warung, balik makan lagi warung. Tadi orang belanja, sampai rumah, orang rumah masak, makan lagi. Itu untung nama dia. Dan riwayat yang lain mengatakan siapa berpuasa 10 Muharram, hari Asyurah itu nanti, Allah menganugerahkan pahala 10,000 ibadah malaikat di langit. 10,000 malaikat ibadat di langit Allah Ta'ala beri kepada kita. 10,000 orang syahid dapat pahala 1,000 syuhada, dan 1,000 pahala haji dan umrah. Ini kelebihan-kelebihan ni, tuan-tuan. Ada kata hadis ni hadis dhaif. Hadis dhaif pun dari segi amal tak jadi masalah. Boleh kita mengambil fadilat daripada hadis itu. Cuma hadis ni tak boleh buat hujah dari halal haram hukum. Tapi hadis dhaif ni boleh memberi kebaikan, boleh kita buat. Anas bin Malik berkata, ini hari apa ni? Selasa, Rabu, hari Khamis besok 1 Muharram. Betul? Haji Masrur InsyaAllah. Lepas Khamis, Jumaat. Tengok. Jadi kita puasa 1 Muharram, sambung 1 Jumaat, awal Jumaat di bulan Muharram. Anas bin Malik berkata, siapa berpuasa awal Jumaat di bulan Muharram, awal Jumaat, tapi Jumaat itu masih sambung dengan sebelum atau selepas, Abdal, diampuni dosa kita yang telah lalu. Ada juga mengatakan yang seperti itu. Siapa yang berpuasa 3 hari, Khamis, Jumaat, Sabtu pula besok. Khamis 1 Muharram, Jumaat 2 Muharram, Sabtu 3 Muharram, ataupun minggu yang akan datang dia, Khamis, Jumaat, Sabtu di bulan Muharram. Dia ada 4 minggu tu, Khamis, Jumaat, Sabtu. InsyaAllah dikurniakan Allah ibadat 900 tahun. Seperti kita beribadat 900 tahun.
Itulah tuan-tuan. Tapi jangan pula kita dah puasa kami Sabtu tak payah sembahyang lah, bukan susu macam itu. Mana kurniaan Tuhan itu nanti. Dan daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, dengar Nabi cakap, siapa puasa awal Muharram sampai 10 Muharram, 1 sampai 10, doa tuan-tuan, doa minta dengan Allah Ta'ala. Kita jadi orang yang hamba lemah, tak boleh banyak ibadat, tak boleh banyak buat pahala, melainkan dengan bantuan dan izin Allah Ta'ala. Minta dengan Allah. Sebab tu ulama-ulama mengingatkan kita ni jadi manusia minta sesuatu perkara dengan Allah yang boleh jadi sebab Allah kasih kita dan menjadi sebab kita kasih pada Allah. Minta pada Allah, berilah aku ya Allah perkara-perkara yang boleh menjadi sebab aku kasihkan kau, dan boleh menjadi sebab engkau kasihkan aku. Contoh, kita solat berjemaah, ini sebab kita kasihkan Allah, Allah beri pahala gini. Kita buat sedekah, kita kasihkan Allah, Allah balas gini. Kalau kita baca buat sedekah sana 27 ke 28 fadilat sedekah. Tuan-tuan pun dah tahulah, sampaikan hajat, tambah kesihatan badan, panjangkan umur. Tapi yang paling istimewa fadilat sedekah ni apa tuan-tuan? Iaitu menghiburkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Siti Nurhaliza dia menyanyi menghiburkan Datuk K, dapat kahwin dengan Datuk K, cuba tuan-tuan fikir, itu Siti Nurhaliza, contohlah tuan-tuan. Tapi kalau kita sedekah ni menghiburkan hati Nabi, Nabi kata kau akan bersama-sama aku dalam surga. Orang yang Tuhan jemput, yang Nabi jemput surga besok, dengan dia ni satu padanya sedekah, kedua menuntut ilmu agama, duduk dengan para alim ulama. Betul satu hadis tuan-tuan, Nabi kata man zara aliman, siapa ziarah orang alim sama dah hidup atau dah mati, fa ka'annama zarani, seperti dia ziarah aku. Tu kubur ada tu alim, kita pergilah jemaat sambil pergi kubur saudara kita, bapak kita, Fatihah berhenti sekejap pada Pak Syekh ni, tuan guru ni, begitu kata sekali. Man safaha aliman faka'annama safahani, barang siapa berjabat tangan dengan orang alim seolah dia berjabat tangan dengan aku, kata Nabi. Kita pergi Madinah pun tak dapat jabat tangan dengan Nabi. Nabi tak payah jabat tangan, main gini pula. Dulu kita kata orang Kristian gitu, kita pun kena ikut juga. Wallahu a'lam lah tuan-tuan. Saya bukan tak berkenan, memang tak buat macam tu lah. Salam aja insya-Allah. Jadi pula marah pula kerajaan ni. Saya bukan nak menentang kerajaan. Kalau kita yakin macam tu malam ni tak ada apa-apa, kita tahu lah. Salam gitu. Ini kan gini dah, semua gini dah. Pak lebay pun gini semua, dah gini semua. Supaya kita juga jarak. Nampak? Dunia dah nak kiamat ni tuan-tuan. Pak Imam cuma cakap sap, luruskan sap, tak ada cakap rapat-rapat, dah tak cakap lagi dah. Untung Pak Imam tak penat macam-macam tuan-tuan Allah uji ni. Tapi kalau kita maknanya benda tu menjadi sebab pada keburukan mudarat, tak jadi salah kita buat. Faham tuan-tuan? Tak jadi salah kita buat. Tapi kalau tuan-tuan kata dengan saya atau dengan bini kita balik, bini nak salam, oh tak boleh, apa SOP, patut-patutlah tengok keadaan tuan-tuan. Tengok keadaan. Itu dia. Dari cerita Nabi tadi, man safaha aliman paka'annama safahani, man jalasa aliman paka'annama jalasani fi dunia. Siapa duduk dengan orang alim, saya bukan orang alim tuan-tuan, ada ilmu sikit, ulama, untuk membincangkan, menerima ilmu agama kerana Allah, Nabi kata ajlas tahu di dunia, aku duduk, kau ibarat kau duduk dengan aku dalam dunia. Bukan duduk dengan raja. Kita dapat duduk dengan raja, dengan JKK masjid dia dah suka ke tak? Ini duduk dengan Nabi. Jadi orang belajar agama ni jangan caci tau. Mana Nabi kata kau yang belajar agama ni kau duduk dengan aku tahu.
Man jalasa aliman faka'annama jalasani fi dunia. Siapa yang duduk dengan orang alim cari ilmu kerana Allah, bermakna kau duduk dengan aku dalam dunia. Itulah tempat kau boleh duduk dengan aku dalam dunia. Kau duduk dalam majlis ilmu. Itu saja. Nak duduk dengan Rasulullah, pergi Madinah tak dapat. Lepas tu kalau pergi Madinah, ada orang belajar tu duduk sekejap. Pak Syekh mengajar tu duduk sekejap, walaupun bahasa Arab. Duduk, niat kita menuntut ilmu. Jangan langgar je gitu. Pak Syekh mengajar bahasa Arab, duduk je lah. Kau kita dengar ayat Quran ni, bismillah, duduk. Nabi cakap lagi, man jalasa man hadara fil majlis ilmi, siapa yang hadir dalam majlis ilmu, hadir aja, tidur tak kira, dengar tak dengar tak, hadir dengan niat kerana Allah. Jangan hadir memang nak tidur, tu tak cik. Hadir tertidur, hadir kerana Allah Ta'ala. Allah beri kita pahala 1000 rakaat solat sunat. Tuan-tuan boleh buat. Ini semua kelebihan-kelebihan Allah nak masukkan kita syurga, tuan-tuan. Selain daripada Allah beri kita datang bulan-bulan karamah, bulan-bulan yang mulia ni, tuan-tuan. Tapi kena belajar lah. Jangan harang je. Muharram, Safar, Ramadan, sama raya, sama semua kita. Dan fikir-fikir sikit kita ni, supaya melahirkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi kata lagi, man jalasa ma'i fi dunia, siapa yang telah duduk dengan aku dalam dunia, mana duduk dalam majlis ulama, dalam majlis ilmu, ajlastahu ma'i fil jannah, aku jemput kau besok duduk dengan aku dalam syurga. Allah. Jadi satu syarat nak duduk dengan Nabi, dapat jemputan Rasulullah SAW, duduklah dalam majlis ilmu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita katakan nak pergi KL, tak ada majlis ilmu ni, lepas solat duduk sekejap, duduk sekejap. Tapi kalau yang ada adab, ustaz ngajar dia nak belajar, pergi jauh dia angkat tangan. Ada orang ada adab, walaupun dia tak cakap, dia tengok kita, dia tunggu kita nampak dia. Ini orang ada adab. Begitu. Walau kita belajar ni, tiba tuan-tuan masuk nak tahiyatul masjid, tak disunatkan, terus duduk sambil itu kita bertasbih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah 3 kali. Lepas tu duduk, tak payah kita solat sunat tahiyatul masjid. Itu kelebihan. Kerana solatul masjid 2 rakaat, yang ini tadi dapat 1000 rakaat. Begitulah tuan-tuan. Mudah-mudahan ya tuan-tuan. Tadi siapa berpuasa awal Muharram sampai 10 Muharram dipusakakan surga Firdaus. Mudah-mudahan surga Firdaus, dipusakakan surga Firdaus. Surga Firdaus ni tuan-tuan, ya, maknanya apabila bapa Nabi jima' dengan mak Nabi, benih itu jatuh pada rahim Aminah, Allah Subhanahu Wa Taala panggil malaikat. Malaikat beritahu pada makhluk bumi, makhluk langit semua, sebut tak lama lagi, 9 bulan lagi, satu makhluk nama dia Muhammad sebagai wakil aku akan lahir ke dunia, sebagai Rasul agung ke dunia. Dan pada malam itu juga Allah perintahkan malaikat buka pintu surga Firdaus seluas-luasnya. Bukan malam lahir Nabi, malam benih bapa Nabi, benih Nabi jatuh pada rahim mak dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik itu dalam bulan Muharram ni tuan-tuan, satu daripada kelebihan selain daripada kita puasa, hadir majlis ilmu, kita banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam 3 bulan. Mudah-mudahan dari bulan-bulan yang lain pun sama insya-Allah. Dan Ibnu Abbas menyatakan pula, Abdullah bin Abbas meriwayat, dia kata Rasulullah alaihi wasallam bersabda, siapa berpuasa akhir Zulhijjah, hari Rabu, besoklah, besoklah, besok pagi, saya pun dah lupa macam itu hari saya. Awal Muharram datang, awal Zulhijjah, dah malam ni anak baru tahu, ya malam ni awal Zulhijjah ya. Allah, cerita pula belum cukur misai, belum apa, jadi panjang rambut sampailah kita buat korban. Satu sunat kita menahan. Siapa yang nak buat korban, kata Nabi, dia nampak tahu 1 Zulhijjah, tak payah potong kuku, tak payah potong rambut, bulu-bulu semua, sampailah korban kita dibuat.
Apa hikmah dia? Supaya sempurna keampunan kita besok di hari akhirat. Nah, jadi kita buatlah tuan-tuan. Lepas tu kalau tuan-tuan tengok orang Melayu, orang Islam kita ni, satu Zulhijjah sampai 45 Zulhijjah dia tak cukup-cukup, panjang rambutnya, bulu hidung pun panjang dia. Bulu ketiak tak nampak lah, tak panjang. Wah, itu tanda dia nak buat korban. Kalau licin je nampak tak ada lah, licin je. Biasanya 10 hari ni panjang tuan-tuan, betul tak? Ni licin je memang tak ada buat korban lah. Kalau panjang dia tu orang ni nak buat korban ni. Mat, esok buat korban bagilah sikit. Mana kau tahu? Rambut kau panjang tu. Tenang je tanda. Itu tuan-tuan Apa kelebihan ni pula tuan-tuan? Puasa besok hari Rabu sambung 1 Muharram. Ini dapat tahun ni buatlah, tak buat tahun ni tahun akan datang. Tahun datang tak buat, cita-cita lah nak buat. Kalau tak nak buat, jangan menolak hukum ni. Apa tu bid'ah. Bacalah hadis dia. Sikit-sikit bid'ah, sikit bid'ah. Tuan-tuan jangan main. Kalau tuan kata bid'ah benda tu sunnah, bahaya pada akidah kita tahu. Jangan main-main. Tak nak buat dan diam. Ibn Abbas menyatakan siapa puasa akhir Zulhijjah disambung dengan awal Muharram, Allah menjadikan puasanya kifarah dosanya 50 tahun. 50 tahun. Kalau tuan buat umur tuan-tuan 60 tahun, 50 tahun clear. 10 tahun tu dah umur balik, kanak-kanak. Begitulah tuan-tuan kelebihan-kelebihan yang dicakap oleh dalam kitab Jami'ul Saghir mengatakan satu masa ulama ni tuan-tuan memang kerja dia suka sedekah. Sedekah bukan orang aja. Rumah dia tepi hutan, tiap-tiap hari sedulang dia hantar. Nasi ke makanan-makanan untuk binatang-binatang di hutan. Punya baiknya ulama ni, hantar. Tiba-tiba besok pagi dia datang hantar, tengok dulang dia tak luak. Menangis dia tuan-tuan. Dia kata, Allah, apa salah aku tuan-tuan? Tuhanku, kau tak terima sedekah aku. Aku buat ni kerana Allah, kerana kau ya Allah. Kenapa kau buat macam ni? Kau tolak sedekah aku ni, hingga binatang-binatang pun tak makan. Allahu Akbar. Maka riwayat menyatakan, diberitahu oleh para malaikat bahawa binatang-binatang pun berpuasa pada hari Asyura. Binatang-binatang pun berpuasa. Ini dululah tuan-tuan, binatang-binatang pun berpuasa pada hari Asyura. Macam kita, atuk kita puasa, kita tak puasa sekarang. Tak percaya, ibu-ibu ada kucing, ada ayam kan, 10 Muharram besok ambil beras, ambil jagung, beri ayam. Ayam makan tak makan? Cuba besok hari Khamis. Makan tak makan tak? Makan Kalau dia makan, tanya dia, pasal kau makan? Mudah-mudahan dia jawab, engkau pun tak puasa, takkan aku nak puasa. Engkau tuan aku pun tak puasa, aku pun tak payah puasa lah. Kita sama-sama tak puasa. Gitulah tuan-tuan, bezalah orang dulu warak dengan Allah Ta'ala. Ujung-ujung ni banyak yang tak. Begitulah kita tuan-tuan. Binatang-binatang dulu banyak berpuasa, ujung-ujung ni tak ada kita nampak puasa. Tapi ada binatang yang puasa, ada. Yang takaruk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik tuan-tuan, sedikitlah tentang puasa. Selain daripada puasa tuan-tuan, amalan-amalan hari Asyurah ni saya sebutlah membaca Al-Quran. Membaca Quran, kalau boleh pada malam besok, hari-hari baca Quran macam tuan-tuan buat ni, baguslah tuan-tuan. Satu hari insya-Allah boleh dapat 1 juzuk. Masa KPP pun ya tak, insya-Allah banyak orang yang dapat khatam Quran. Kawan saya dapat 3 kali, yang ada 2 kali. Rumah pun dapat 2 kali action pula tu. Kami dah 2 kali, awak sekali pun belum. Tak apalah dia galakkan, insya-Allah senang je. Lepas subuh 3 line, lepas zuhur 3 line, lepas asar 3 line, maghrib habis 1 sebulan khatam 1 Quran. Tapi nak pakai betul-betul. Kalau 3 line tu tak sampai 15 minit. Dan tuan-tuan semua orang pakar ngaji, cuma tak nak ngulang je.
Lepas maghrib isap rokok baru melek gagak. Baru melek gagak. Berhenti rokok, tahu kat sini dulu. Dan diam. Kau rokok kau dah diam. Tak baca Quran. Lama-lama tak isap rokok. Baca Quran. Subuh lebih lagi pula, tak ke mana. Memang dapat usulnya ibu-ibu dah tua ni, saya rasa dapat. Betul tak ibu-ibu? Tak ada ke mana kan? Kalau nak buat lah. Nah, bapak-bapak kita juga. Cuba kita cuba. Itu nak minta dengan Allah tadi. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah aku ya Allah perkara yang boleh menjadi menyebabkan aku mengasihi Engkau dan juga Engkau mengasihi aku. Waktu Quran ni tuan-tuan kita baca lara gitu aja, 1 dapat 10. Kalau baca dalam sembahyang lagi banyak, 25. Baca lagi dapat 100. Allah. Jadi kita cubalah tuan-tuan. Tahun baru ni saya minta sama-sama lah, saya, tuan-tuan dan puan-puan, kita doa pada Allah supaya Allah memberikan kita ibadat-ibadat yang tak pernah kita buat. Kemudian ibadat yang telah kita buat selalu ni, kita minta Allah beri kita istiqamah, InsyaAllah. Kalau yang belum nak pergi umrah, belum dapat pergi haji ni, awal Muharram ni, doa betul-betul, minta dengan Allah. Minta dengan Allah, dan cakap berilah aku rezeki ya Allah. Tak payah cakap ya Allah, aku izinkan aku pergi ke Mekah dan menziarahi Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu je minta. Kadang orang duit banyak pun tak dapat pergi. Kalau tak ada duit, janda dah tua, orang tu mati bini kahwin, dapat pergi haji. Nampak? Seminggu je doa. Kau ketawa, bukan kau ni, cerita orang lain lah. Baik. Yang kedua, tahlil, zikir dan tasbih dan tahmid. Buat duduk tu, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini pesan Nabi Ibrahim kepada Nabi SAW masa Nabi Isra Mi'raj. Muhammad, suruhlah umatmu, kamu dan umatmu bertanam tanaman surga. Apa dia, kata Rasulullah? Suruhlah dia baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ulama tambah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Gugurlah dosa-dosa kita kalau diizinkan Allah, tuan-tuan, sebagaimana gugurnya daun-daun yang kering, gugur. Tuan-tuan tak nak macam itu? Kita minta, tuan-tuan, minta dengan Allah Ta'ala, insyaAllah. Batu satu tanda ni kita dapat maknanya pemberian Allah, benda-benda yang baik ni, hati kita suka buat benda-benda yang baik. Itu saja, tuan-tuan. Dulu kita tak rajin sedekah, ada sedekah. Dulu tak rajin ziarah, ada ziarah. Tak rajin buat solat ba'diyah, qabliyah, boleh buat qabliyah. Itu makna satu tanda tu. Satu tanda kita makna dekat, maknanya Allah tunjukkan ini jalan aku kasihkan kau dan jalan kau kasihkan aku. Ada duit tak senang hati, ini duit ni Allah punya. Ada harta Allah punya. Sampai zakat, zakat. Cari. Tapi untuk dunia mazra'atul lil akhirah, untuk tanaman-tanaman akhirat. Dapat duit banyak, infak, masjid, anak yatim, budak-budak pergi belajar, dia janda yang susah. Padahal kita dah pencen ni, anak semua dah bekerja. Saya tanya tuan-tuan, minta maaf cikgu dah pencen cikgu? Niat cikgu, pencen tak kurang 4,000 besok. Pengetua, memang. Orang rumah lagi. Tu tak ada menjaga, bukan ada menjaga pula lagi. Berapa sumbangan kita satu bulan untuk tabarok kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kadang dia banyak tabung masjid pun tak masuk. Dengar je. Banyak orang masuk. Banyak orang masuk, bukan dia masuk. Tapi kalau tuan-tuan ada sedekah masjid ke mana, memang nampak, tuan-tuan. Nampak Allah ganti. Tapi nak buat tu betul kerana Allah. Buat tak ganti, buat tak ganti. Seminggu dah aku bagi, habis duit aku apa tak dapat. Tu tak cik lah. Betul. Jadi itulah secara ringkas amal-amalan ni besok. Amal-amalan di hari Ashurah mulai pada awal Muharram. Siapa yang buat zikir, tasbih, baca Quran, tak mana gunakan ibadat-ibadat dengan lidah tadi, Allah beri dia seperti ibadat ahlul muqarrabun. Ahli orang-orang yang saleh beribadat kepada Allah, kita dapat keberkatan dia. Baca Quran, salawat, zikir, tahlil, la ilaha illallah. Baca saya dah cakap marin sebelum tidur, khususnya
baca Allahumma salli ala Muhammad 100 kali. Lepas tu istighfar 100 kali. Lepas tu bismillahirrahmanirrahim 100 kali. Lepas tu la ilaha illallah 100 kali. Lepas tu tutup 7 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la haula wa la quwata illa billah. Mus tapak tangan sampai habis nafas. Tapi tak mati. Habis. Letak sini, minta kepada Allah, mudah-mudahan zikir dan selawat ini dan berkat selawat Nabi ini Allah memberi kita kebaikan dunia dan akhirat. Badan sehat, hati tenang. Tuan-tuan, suka pada yang agama suka, benci pada yang agama benci. Itulah kita. Jangan terbalik. Umur makin tua, tambah setahun Muharram, benda yang agama suka kita benci, benda yang agama benci kita suka pula. Itu teruk tu. Itu tak dapat tu tanda baik. Dan ibadah yang kedua bulan Ashurah ni, memperbanyakkan solat sunat siang dan malam. Kalau tak pernah buat duha, buat duha. Tak pernah buat tasbih, cuba-cuba buat tasbih. 1 rakaat 75 kali tasbih. Kan dah belajar, cuba buat, tak boleh siang malam. Ambil ruang, ambil peluang. Doa, minta dengan Allah Ta'ala. Ud'uni astajib lakum. Ni bulan Muharram ni. Apa kemuliaan bulan Muharram? Kalau saya ceritakan penutupnya kan. Kelebihannya hingga disuruh kita takarub pada Allah dan Rasul di bulan Muharram. Kemudian lagi berpuasa, bersedekah. Yang kedua bersilaturahim. Jangan ada tak tegur tuan-tuan. Besok hari petang Rabu pergi jumpa jiran belakang. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Apa hal datang ni? Aku nak minta maaf aku nak minta maaf, aku nak tegur kau balik. Tegur tak tegur, sudah buat apa? Kenapa tak sibuk pula baru petang-petang buta ni datang? Malam ni nanti awal Muharram lah. Nabi kata amalan-amalan 10 Muharram ni sepadanya jangan tak tegur. Takut besok kita lambat masuk surga. Kerana Nabi kata qati'ur rahmah la yadkhulunal jannah. Orang yang suka memutuskan silaturahim ni lambat masuk surga. Bukan tak masuk surga, lambat masuk surga. Jadi tiba hari Ashurah besok tuan-tuan, kalau boleh hari Rabu ni besok dah mula kita start. Yang kadang dengan laki bini pun tak tegur. Bini diam, kita datang mengangkat pelan-pelan atas katil, mengangkat pelan-pelan. Bini kata, "Jadah tak tertua mengangkat ni. Aku kan tak apa-apa yang. Aku minta maaf dengan kau. Walaupun kau yang nengking aku apa aku betul tak maaf dengan kau dosa-dosa aku, mudah-mudahan kau ampun." Kenapa macam ni? Dia kata malam ni kan malam Ashura. Faham ni? Dia ketawa. Jangan kau tak tegur laki kau tak. Engkau pula berangkat. Kau pula berangkat pula. Laki dia pensat pengajar. Pula kau pula berangkat. Apa hal ni? Dia kata saya nak minta maaf bagi minta maaf kerana malam ni 10 Ashura. Jadi mudah-mudahan dosa saya terampun bang. Yelah itu bahagia kita. Orang tua boleh macam tu lah. Masya Allah. Ini nak ngimpit sikit je dia marah kita. Sibuk tua dia. Berdosa tau. Saya ingat betul-betul ni bukan main-main ni. Ada orang tua tu bukan dekat nak buat apa-apa pun, dekat aja bangsa. Nyebuk tu tua macam orang muda. Amboi. Kau tahu aku cakap ni ujung-ujung ni suami ni pendek-pendek pun ada barakah. Yang main-main. Ini minta maaf lah, bukan saya nak suruh sampai macam tu. Kemudian bersalam-salaman. Jumpa assalamualaikum. Sekarang pula nak salam aja berkat hari Ashura ni. Mudah-mudahan bersalam, masuklah ucapan salam. Kemudian mandi sunat pada 10 Muharram. Pagi tu mandi juga sampai tu niat je lah mandi sunat Muharram. Tak ada bid'ah pun. Macam mandi sunat Jumaat. Masuk saja 10 Muharram ni, malam ni mandilah. Mandi kalau Jumaat nak pergi Jumaat. Kemudian ziarah orang alim. 10 Muharram ni ziarah tuan-tuan guru kita kalau boleh. Mana? Yalah. Tak banyak pun seorang jadi ambil berkat.
sama ada tuan guru atau orang alim ni dah mati atau hidup. Kita ziarah kubur mak kita sebelah tu untuk tuan guru ni, walaupun kita tak belajar, kita tahu dia tuan guru ni pernah mengajar orang, kita ziarah, baca Fatihah sekali, qul huwallahu ahad 3 kali, jadilah. Ini nombor 8. Bercelak mata. Bercelak mata. Pernah celak mata ni? Besok kau tengok 10 orang ni, orang lelaki bercelak, orang perempuan pun bercelak, tak salah. Kalau sekarang kau tengok orang lelaki bercelak, bapa pun bapak kau ni tak ada. Tapi tiba-tiba besok orang lelaki bercelak sikit je lah. Kenapa? 10 Muharram. Begitulah. Celak kat mana? Ni aku pun tak pernah celak ni. Gitulah dia. Ni siapa nak buat dah usahanya orang perempuan bercelak pada 10 Muharram, insya-Allah Allah Taala selamatkan dia sakit mata sepanjang hayat dia, tak jumpa sakit mata. Tak jumpa sakit mata, insya-Allah, dengan berkat 10 Muharram. Yang ke-9, ziarah orang sakit. Besok 10 Muharram, ziarah orang sakit, khususnya keluarga. Ziarah, pergi ziarah. Ziarah tu pada tengoklah keadaan. Belilah buah anggur ke sekotak baru RM10. Ziarah. Tiba pakcik kata, alah nak, pakcik ni kencing manis. Pakcik kencing manis, biar saya bawa balik lah pakcik. Jangan sampai macam tu. Tinggal kat situ, jadi hak dia. Ada orang datang, dia dapat pahala, dia sedekah. Ni kau nak beri sedekah, orang tu cakap aku kencing manis tak boleh makan, kau bawa balik. Ada orang macam tu. Kenapa bawa balik? Pak Haji tu kata dia tak boleh makan, aku bawa balik. Patut ni Pak Haji, ialah saya kasih Pak Haji. Besok kadang orang lain datang Pak Haji nak sedekah lah, pahala dia untuk Pak Haji. Macam tu lah kita. Ini bawa balik, Pak Haji tak boleh makan Pak Haji, saya bawa balik ya Pak Haji. Pak Haji tu faham pula hukum, menangis Pak Haji tu. Kimak kata dia, bawa balik kata dia. Faham tak? Ya, ada tak laki bini pergi ziarah? Ni tak boleh makan ni, saya ni kencing manis, kata makcik tu. Biar. Tak apa makcik, boleh kata. Suami dia kata tak apa, bini dia kuat, bawa balik. Jahat juga perempuan ni. Pasal dunia ni perempuan tu kamai, betul. Tapi perempuan yang tak belajar, perempuan yang belajar tidak. Jangan bang, biarlah bang, pahala buat dia bang. Kita kena niat nak bagi dia. Ini yang belajar. Kan kita dapat pahala bang, walaupun dia tak makan. Nanti dia beri anggur pada orang lain, kita dapat pahala lagi. Betul tak? Ambil. Kan bini dia pula makan, anak dia pula makan, kita nak bagi dia. Laki ni takut dengan bini, ambil buat balik. Alah mak, bodoh sama lah dua orang. Ikut perempuan ni dunia tahu, dari ikut patut-patut. Yang ke-10, kemudian menambah sedekah keluarga. 10 Muharram ni, kalau 10 Muharram besok, selalu kita hari lain tak pernah belah petang kita belikan apa tu lauk yang sedap. Ini ikan kering sayur sawi, ikan kering sayur sawi. Kenapa tak beri daging? Bini aku darah tinggi mak. Punya lokek kedekut. Tiba bulan Muharram, jangan lokek, buat perubahan keluarga, menambah isi sedekah, isi keluarga. Kalau selalu beli ikan ayam, sebelum Muharram beli sikit buah-buahan. Sekarang musim beli bawa balik. Kenapa abang kau tak pernah beli? Tak ya, ini 10 Muharram. Main sambil kita puasa, ini sedekah untuk anak-anak, untuk kita. Anak-anak pun faham. Gitu. Besok kita mati, anak kita buat. Ya macam itulah. Ini nak abang buat ni nak sempena 10 Muharram. Barang siapa menambahkan keberkatan isi keluarga, insya-Allah besok akhirat keluarga dia menambahkan pahala untuk keluarga, untuk dia di hari kiamat. Faham? Kita dah mati besok tak boleh buat pahala. Anak kita ni besok buat pahala. Kata kita sedekah 10 Ashura, anak kita buat letak 10 Ashura, bapak aku ada sedekah, dia buat sedekah, niat pahala untuk mak bapak. Kita sedekah seorang pada anak 10, anak 10 sedekah untuk kita seorang. Untung tak untung? Untung tak? Itu kau orang faham. Kita sedekah seorang untuk anak 10, tapi anak 10 sedekah pada kita seorang. Macam dia punya barakat. Itu kita nampak kelebihan. Baik. Dan lagi kau tuan-tuan nak buat juga, mengerat kuku, mengikut sunnah. Kerat kuku besok. Sekarang panjang, jangan kerat. Sampai 10 Muharram kerat.
Satu muaram kerat ikut sunnah Nabi. Kanan ambil ini. Kira ini. Kaki itu dua. Kaki daripada kanan dari kecil sampailah ujung kaki kiri. Itu sunat ajalah. Tapi jangan caci. Dalam kitab akidah sana, kalau kita kata buang kuku pun nak ikut sunnah, boleh jadi murtad, boleh jadi kafir. Jangan main-main. Orang tak buang kuku, aku ikut sunnah Nabi ini. Yang mana-mana pun potong juga mat. Yang penting potong. Cina tu tak aku pun bersih tangan dia. Jangan tuan-tuan. Sunnah Nabi ni jangan dicaci. Yang menjadi murtad kita ni menghina, mencaci saya pada hukum Allah, sunnah-sunnah Nabi SAW. Saya ingatkan saja. Tak nak buat dia diam. Kau nak potong, nak gigit, nak koyak, kau ni pasal. Tapi jangan caci orang mengikut sunnah Nabi. Orang makan gini. Makan kau je kan. Orang makan baca bismillah, buat lambat aja baca doa, baca bismillah. Cina tak makan baca bismillah pun kenyang. Jangan main-main tuan-tuan. Itu sunnah Nabi, jangan. Dan yang terakhir, mengusap kepala anak yatim. Nombor 2 dia ada 13. Mengusap kepala anak yatim. Kalau anak tu yatim, kita panggil dia, katakan kita buat satu majlis hari Asyurah, pagi tu panggil apa, anak yatim datang, 7-8 orang datang, usap kepala dia, Allahumma salli alaihi wasallam. Kalau yatim, belakang ke depan. Sekali je, jangan pusing tak. Sekali je. Kalau anak tu yatim piatu, pada belakang ke depan. Itu faham. Kalau tuan-tuan buat, orang tengok. Jadi kita faham. Tanya, awak ni yatim ke piatu? Mak ada tak? Mak tak ada pakcik, mak ada, ayah tak ada. Yatim, depan, belakang. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Minta dia ni selamat bahagia dunia akhirat dan orang yang beriman bertakwa. Kau ni saya apa, mak pun dah tak ada, duduk dengan atuk, ayah pun tak ada, belakang ke depan. Faham tak tu? Tu cara je lah. Lepas tu ambil kocek, berilah RM10 ke RM2 ke. Ini tanya, awak yatim piatu? Saya yatim pakcik, bapa ada, mak tak ada. Oh ya, apa? Awak, saya mak ada, bapa tak ada. Berapa tahun mak kau? Mak saya umur 21 pakcik. Ambil 100. Yang mak kau 61, RM1 je. Jangan macam itu, ni cerita saja lah tuan-tuan. Maksud jangan buat akhirat dengan dunia. Jadi faham khusus ibu-ibu ni, saya rasa ibu-ibu sekarang ni banyak duit. Betul saya cakap, anak kasih buatlah, tak banyak sedikit. Bulan Asyurah ni cari anak yatim, anak saudara kita ke jiran tetangga, panggil dia datang. Kalau kita jumpa dia, tanya dia, sapu, berilah RM1 RM2. Boleh faham ni? Siapa yang menyapu kepala anak yatim, Nabi kata, anak waliul yatam, aku ni besok penjaga anak-anak yatim dalam surga. Barang siapa menjaga anak yatim di dunia, aku jaga besok dia di hari kiamat. Ini peluang tuan-tuan, peluang. Bukan nak suruh bagi 100, tidak. Sekali jumpa tu, khusus bulan-bulan ini, buat, ambil peluang. Bulan karamah ni, ambil peluang perkara ni. Pernah buat? Pernah, tapi ada usap kepala? Ada, alhamdulillah, dah belajar. Dan yang terakhir, membaca surah Ikhlas 1000 kali. Kalau dapatlah tuan-tuan, daripada subuh ambil serat 200, zuhur 200, asar sampai dapat 1000 kalau boleh. Tapi kalau di pada Arafah 1000 kali sekejap aja sebelum asar kita dah habis 1000 kali. Inilah yang dinyatakan dalam kitab Kanzun Najah, iaitu kaul daripada Syekh Abdul Hamid rahimahullah taala yang saya baca tadi. Jadi tuan-tuan dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi tuan-tuan bertanya, kenapa ustaz mulianya amal-amalan kita pada bulan Muharram pada hari Asyurah tu? Saya bacakan secara ringkas dan insya-Allah. Wah, dan insya-Allah ada orang datang pula rumah ni. Duduklah dia. Dia tahu saya ngajar. Jadi bertanya sahabat kepada Rasulullah SAW. Sahabat tu dia tanya Nabi tu lah. Asal lain dia tanya. Apakah kelebihan
10 Muharram itu berbanding dengan hari-hari yang lain Rasulullah. Kalau tengok Rasulullah ni berpuasa, ibadah macam-macam lah zikir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah menjawab, sesungguhnya Allah Taala memberi karamah alam ini dengan memberi karamah kepada alamnya dengan beberapa perkara. Karamah pada kejadian Allah. Pertama, Allah menjadikan langit dan bumi, bulan dan bintang dan sebagainya pada 10 Muharram. Ini kelebihan bulan Muharram. Langit, bulan, ini sunat tuan-tuan. Bumi ini yang kita duduk, rupanya 10 Muharram Allah Ta'ala cipta dia. Syukur tak kita datang bulan Muharram? Satu. Yang kedua, Allah menciptakan gunung ganang, lautan, Lauh Mahfuz, qalam pada 10 Muharram. Ini semua saya cerita 10 Muharram. Kenapa gunung ganang masuk bab karamah daripada Allah? Kerana Allah sebut dalam Quran, Ajibadu imadul ar. Mana gunung ganang ni pasak bumi. Batu negara yang gunung ganang dia banyak, jauh daripada gempa, dia menjadi pasak bumi. Bajilah tuan-tuan. Kemudian Allah jadikan Nabi Adam dan dimasukkan ke syurga pada 10 Muharram. Lepas tu kita banyak buat benda-benda baik. Ni semua benda-benda faedah untuk kita ni. Dilahirkan Nabi Ibrahim alaihi salam dan dilepaskan pada api Namrud, dan selamat Ismail, semuanya berlaku pada 10 Muharram. Tenggelamnya Fir'aun pada 10 Muharram. Tenggelam Fir'aun pun satu karamah bagi umat manusia. Kerana orang ni kalau jahat sangat, kalau mati, kalau orang tu hidup jahat sangat, tak boleh diubat, tak boleh dinasihat, harus kita doakan dia supaya mati cepat. Tuan-tuan jangan main-main. Ada hukum supaya jangan biarkan dia membuat dosa yang sangat. Begitu tuan-tuan. Memang kita tak boleh suruh orang mati, tapi kalau dah kesian sangat tengok dia, tak taubat, nasihat tak dengar, ya Allah kau mati ke dia, ya Allah. Itu tanda kita sayang ke dia. Di Fir'aun ni mati ni ada hikmah dia tuan-tuan, memberi kebaikan pada umat pada masa itu. Kemudian disempurnakan, diampunkan dosa Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud ni kalau saya cerita sikit lah. Dia lah tuan-tuan, bini dia dah 99. Mana ada pemimpin bini 99, pemimpin kita baru kahwin 4 ni kita dah bising. Ini 99. Waktu dia jalan-jalan, nampak perempuan cantik, nafsu. Padahal dah 99. Kalau macam kita 1-2 nampak perempuan cantik, patutlah. Ini 99 bini. Dia pun kuat dia punya tentera dia. Siapa perempuan tu? Itu bini tentera tuan, bini Syariah. Dia kata kalau begitu apa tuan? Tak ada apa-apa, aku tanya je. Tiba-tiba syaitan pun masuk campur. Daud pun naik semangat, hendak kahwin dengan bini orang. Macam mana cara fikir. Syaitan berkata gini, Daud, kau kan pemimpin negara, kau boleh buat apa kau suka. Kalau sekarang nak masuk orang lock up, dia ada kuasa. Bila-bila dia boleh buat apa suka lah. Nak petanah orang, semua dia boleh buat. Dia kata gini, engkau hantar tentera kau tu, laki dia kan tentera, ketua perang, hantar dia pergi perang pada tempat yang paling kuat musuh, biar dia mati. Itu cara kau dapat kahwin dengan dia. Syaitan boleh fikir sampai situ pun. Syaitan yang main-main tuan-tuan. Lagi ulama' lagi banyak dia kacau tuan-tuan. Hingga kerana dia kacau ulama' supaya ulama' jangan menggalakkan pemerintah membuat hukum Islam pun ada juga tuan-tuan. Hingga sampai mata itu punya teruk je pun ada. Dia minta jangan. Lepas tu Daud pun pergi hantar, cakap dengan kau punya pergi perang. Ya tuan. Taat betul dia taat. Pergi perang memang mati. Kalau mati syaitan kata apa lagi? Yalah, ketua negara siapa yang tak nak tuan-tuan? Dia tanya orang pek gaji ni. Kalau Tok Mahathir nak tuan-tuan nak tak agak? Orang perempuan ni, nak tak agak? Nak apa tahu pun. Misalan je lah, kahwin, apa kata kahwin.
Cukuplah 100. Apa kala 100 Allah Ta'ala atau malaikat. Ini berlaku ni pada 10 Muharram ni. Daud, Allah nak jadikan kau rasul, nak jadikan kau nabi. Jadi hal kat tadi dia belum jadi nabi. Nabi tak ada PL macam tu. Dia manusia biasa, ketua negara je. Kenapa Allah nak suruh kau bertaubat? Taubat apa dosa aku? Kerana kau mengawini syariah dengan niat jalan yang tak sebenar. Habis macam mana? Allah nak lantik kau ni menjadi rasul. Tak boleh tolak. Kerana rasul Nabi bukan dengan pilihan raya, pilihan Allah, tuan-tuan. Sekarang macam mana? Allah suruh kau minta ampun dengan syariah. Syariah dah mati. Daud ni pergi ke kubur syariah kerana nak cari keredaan Allah Ta'ala ni, tuan-tuan. Itu sikit macam kita juga, walau banyak dosa, buat jahat, buat apa, tiba bulan Muharram ni kita nak cari keredaan Allah. Jangan takut dengan Allah. Taubat, minta maaf dengan Allah. Dulu aku begini, ya Allah, begini. Tiba bulan Muharram ni, ampunkan aku, ya Allah. Aku nak cuba dekat dengan kau, ya Allah. Macam tu lah. Faham? Nabi Daud ni salahnya bukan macam kita hebat. Kita tak pun buat bini orang macam tu. Tiba-tiba dia pergi, apakala dia betul kerana Allah, Allah bantu dia. Beri salam, syariah ni menjawab, Waalaikumsalam. Oh, Tuan Daud yang mati tu boleh kenal ke atas. Allah Ta'ala buka demi video dia, nampak. Oh, Tuan Daud, apa hal Tuan Daud? Tak ada, aku datang ni nak minta ampun dengan kau syariah. Tuan tak pernah buat dosa dengan saya. Ikhlas ni. Gaji cukup, makan cukup. Tuan-tuan tak pernah berdosa dengan saya, menengking saya walaupun saya ketua tentera, tuan-tuan. Tuan-tuan makan pun sama saya. Tuan tak ada dosa dengan saya. Balik. Tidak, aku minta maaf supaya kau maafkan aku. Baiklah Tuan Daud, kalau Tuan minta juga, Tuan tak nak balik, saya maafkan Tuan kalau Tuan ada dosa dengan saya. Daud berbalik. Dia ingat dah terampun. Apa kali dia balik, Jibril datang. Daud, dosa kau belum terampun. Kenapa? Engkau tak cerita apa salah engkau. Dan main. Kau tak cerita apa salah engkau dengan syariah. Pergi lagi minta maaf. Allah, kalau kita mampu, kau mampu lah, aku nak cerita, tak nak. Tak, demi nak dekat dengan Allah Ta'ala. Sanggup apa jadi pun cerita. Assalamualaikum. Saya banyak waalaikumsalam. Tuan Daud, kenapa datang lagi Tuan? Ampunkan aku. Sekarang saya dah ampunkan Tuan. Belum terampun. Kenapa? Beria-ria ni Tuan. Kerana aku ni Allah nak pilih aku menjadi Nabi dan Rasul. Jadi aku ni belum cerita apa salah aku dengan kau. Tak payahlah Tuan, saya tak nampak apa salah Tuan. Tak, kata Daud, aku kena cerita juga. Allah suruh beritahu kau. Apa dia Tuan, ceritalah saya dengar. Dulu aku ternampak bini kau, sekian-sekian tempat aku jatuh cinta. Maka aku nak kahwin dengan bini kau, beringin nak cukupkan bini aku 100. Maka aku hantar kau pergi perang. Hinggalah memang niat aku untuk kau mati di medan perang, Allah matikan kau. Pada lepas itu aku tak berapa hari aku pun kahwin dengan bini kau. Apa jawab si Daud tu? Si mati tu, syariah. Beginikah pemimpin? Masa tu dia menengking pemimpin. Dah mati pandai nengking pemimpin. Kita dengan pemimpin kadang-kadang iya ke, ikut dia, tak berani nak tegur, nak nasihat. Kau dua tak boleh, doa pun tak nak, biar jadi orang baik. Begitu. Aku tak maafkan kau. Pada masa itu Allah datang. Syariah, aku nak tanya kau. Ini orang yang ikhlas ni Allah tolong, tuan-tuan. Allah bantu. Daud tak fikir bantuan Allah, tuan-tuan. Aku nak tanya kau, Daud tu hamba aku ke hamba engkau? Syariah ni engkau ni hamba aku ke hamba kau? Syariah kata, aku dan Daud semuanya hamba-Mu ya Allah. Kalau gitu, aku pilih Daud nak jadi Nabi dan Rasul. Aku minta engkau maafkan dosa Daud sekarang.
maka demi kebesaran-Mu ya Allah, aku ampunkan Daud. Allah kata barulah layak Daud mendapat menjadi nabi dan rasul. Maksumlah dia pada masa itu. Begitu dia berlaku pada 10 Muharram. Jadi kalau dosa kita tak sampai begitu mungkin tuan-tuan. Jadi kita cubalah banyakkan istighfar, doa juga di bulan Muharram. Itu secara ringkas. Kemudian dikeluarkan Yunus dari perut ikan Nun pun pada 10 Muharram. Ini saya tak cerita ni, panjang Nabi Isa diangkat ke langit pun pada 10 Muharram. Jadi Nabi Isa tak mati. Besok dia akan turun. Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Aku matikan kau wahai Isa, aku angkatkan kau di sisiku. Maksud mati di situ, mati hilang pandangan daripada orang munafik. Bukan mati betul. Macam kita malam mati juga, tapi ada nyawa. Dah mati kubur, masuk kubur, mati betul. Lama tak nampak, dah mati Ustaz Sulaiman ni. Dah lama tak ngajar. Nampak boleh? Hidup lagi. Mati juga. Tu mati hilang pandangan. Diampunkan dosa Nabi Daud dah. Disembuhkan penyakit Nabi Ayub pada 10 Muharram. Ada kisah. Nabi Ayub pula sakit tuan-tuan. Badan dia habis, gatal-gatal kan. Hingga bini dia pun las dia, bini dia jual kuih pun tak laku. Lama-lama dah tak ada belanja, tak makan, bini dia potong rambut jual. Itu mulalah mana Nabi Ayub berasa siap, insaf, lalu dia bermohon kepada Allah Ta'ala. Akhirnya Allah Ta'ala dia suruh duduk baring dekat tanah. Itu ceritanya dari ubat. Itu cara ringkas. Kemudian Nabi Yusuf dibebaskan dari penjara pada 10 Muharram. Jibril dijadikan Allah pada 10 Muharram. Nabi Yakub buta mata dapat melihat 10 Muharram. Nabi Idris diangkat ke langit 10 Muharram. Ini semua tuan-tuan jarang ambil tahu. Yang ambil tahu satu saja, buat bubuk Asyura. Pulau Muharram bubuk lambu, kerana selamat Nabi Nuh pada tufan. Jadilah ingat satu. Yang ada makan ingat, yang tak ada makan tak ingat. Kau yang ada makan kau ingat, tak ada makan jadilah. Aku dapat buat sedekah. Macam tu tuan-tuan. Jadi besok 10 Muharram, kalau masjid, patutlah kita nak buat bubur lambu. Ini Allah, bubur lambu macam zaman dulu, kacang. Padahal orang keliling masjid ni kaya. Kalau seorang RM10 aja, ada dagingnya, ada udangnya, ada apa macam. Biarlah tak sedap sikit, buat perubahan. Ini kacang, kadang-kadang tengok dalam bubur tu kepala ayam, ujung kepala tu fikirkan jagung punya muncung ayam masuk je. Buatlah betul-betul. Ibu-ibu jangan lokek 10 Muharram sedekah. Daripada sekarang pakat 10 pakat ada seminggu lagi. Soal RM10 buat 10 Muharram. Asyura. Lepas belajar ke jemaah, bukul buat balik beri anak-anak makan selepas Pak Imam baca doa. Ini bulan Muharram. Ini macam itulah. Ambil barakah. Boleh. Takkan kau RM10 sebanyak dapat tu kalau bubur lah tuan-tuan kan. Ini sama dia buat kat rumah, kat masjid duit. Itu bukan saya nak minta ni. Kalau memang saya nak minta tuan-tuan lebihkan sedekah pada bulan Muharram, insya-Allah. Jadi peristiwa Nabi Nuh ni pun saya tak dapat cerita lah tuan-tuan, kerana ini panjang. InsyaAllah bulan depan saya cerita sikit tentang taufan Nabi Nuh ni. Bagaimana cara Nabi Nuh berdakwah, apa kesan-kesan yang berlaku pada umat Nabi Nuh alaihissalam. Jadi wallahu alam. Jadi kita balik cerita bulan Muharram tiba ni, kita banyak syukur pada Allah Ta'ala. Bermula pada malam ini, kita yang nak puasa sunat, bolehlah kita niat puasa sunat, sambung hari Khamis dan juga sambung hari Jumaat. Kalau kita ingat lagi, nak lagi, sambung pula hari Khamis, Jumaat, Sabtu yang akan datang. Jadi mudah-mudahan sampai itu kita baca Quran, banyak zikir, banyak tasbih. Buatlah yang beberapa perkara, 12 perkara tadi, 13 perkara ni. Kalau tak dapat buat 13, buat 3 jadilah. Kalau 3 tak dapat, buat 1 jadilah. Apa dia 1? Baca Bismillahirrahmanirrahim, jadilah. Tak dapat baca Quran, baca Bismillah, jadilah. Bismillahirrahmanirrahim, Sadaqallahul Azim, 10 Muharram, jadilah. Daripada tak baca, tak akan macam itu. Boleh faham? Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan saya ingatkan diri saya dan tuan-tuan, Allah Ta'ala beri kita perkara yang menjadi sebab kita mengasihi Allah dan Rasul, dan perkara-perkara yang boleh menjadi sebab Allah dan Rasul kasihkan kita. Begitu juga kita sesama kita.
buat baik, mudah-mudahan jadi sebab kita kasih pada sesama Islam dan menjadi sebab orang Islam boleh kasih pada kita. Itu kita cari dalam hidup kita supaya kita mati besok tak ada membawa dosa masing-masing. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya minta tuan-tuan baca sekali Fatihah pada guru-guru kita, ibu bapa kita, khusus kepada Allahyarham tuan guru kita, iaitu Allahyarham Tuan Haji Fakih Mu'taid bin lupa saya bin dia Abdul Rahim ke, tuan pergi dia pada tuan guru Fakih Muhammad Zaid. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara ya arhamar rahimin. Allahumma ihfaz qulubana wa ihfaz quluba auladana wa abna'ana wa zurriyatana wa ikhwanana kama hafazta qulubal muttaqin waj'alna waj'alhum minas salihin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Apun maaf tuan-tuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu.